Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu mengapa para ulama kurang menyentuh dan campur tangan di dalam isu kenegaraan ataupun dalam hal ehwal politik negara, ini mempunyai beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah latar belakang ilmu ataupun pengajian ulama itu sendiri yang mungkin kurang pendedahan kepada isu-isu kenegaraan. Sebelum sistem pilihan raya terbentuk, peranan sultan dinasihati oleh para ulama yang begitu jelas perhubungan antara para sultan dan juga para ulama. Selepas daripada sistem demokrasi mula digunakan, para ulama mula kurang confident untuk masuk campur tangan kerana kerumitan sistem demokrasi tersebut, yang mana ia terbahagi kepada eksekutif, kemudian dalam Dewan Rakyat iaitu daripada perundangan, legislatif, dan juga yang ketiga adalah kehakiman. Jadi para ulama tidak dapat melihat di mana posisi mereka sebagai ulama antara mereka dengan sultan. Di situ ada gap. Akhirnya terbahagi kepada dua kelompok yang paling besar. Yang pertama, ulama di atas jalan tradisional, akhirnya mereka lebih selesa untuk memencilkan diri dan tidak campur tangan dalam sistem demokrasi yang begitu rumit, kerana di dalam Islam ada sistem syura, kemudian menyerahkan sesuatu pada ahlinya, pada pakar bidang. Jika tidak diserahkan kepada ahlinya ataupun kepada pakarnya, dan di situ tunggulah kehancurannya, dan itu adalah kunci di dalam Islam. Dan kemudian kelompok ulama yang kedua iaitu yang faham dengan politik kepartian. Mereka melihat kalau mereka tidak masuk campur, maka yang tak faham Islam akan menguasai kerusi-kerusi yang berada dalam Dewan Rakyat, dan di situ adalah permulaan untuk sesuatu orang undang-undang dipinda dan sebagainya. Politik adalah sesuatu yang tidak asing daripada Islam. Kedua-dua kelompok ini mereka berada pada kedudukan yang betul, kedua-duanya betul. Ada lagi satu kelompok yang sepatutnya kita bangkitkan. Saya merasakan para ulama sepatutnya bangkit untuk memahami fikih kenegaraan, bukan sahaja terhad dalam fikih kepartian ataupun politik kepartian, tapi bagaimana untuk nak menghubungkan dengan politik kenegaraan. Yang saya maksudkan dengan politik kenegaraan adalah kesultanan dan juga raja-raja Melayu. Saya melihat adanya keperluan untuk para ulama memahami semula apakah peruntukan-peruntukan yang berada di dalam perlembagaan. Maka di situ dapat diharmonikan semula peranan para ulama di dalam menasihati sultan. Peruntukan perlembagaan seperti perkara 181 dan juga jadual 4, yang mana kalau ianya dikukuhkan, difahami, maka para ulama sudah tentu dapat bergembeling tenaga, dapat berganding bahu dengan para sultan dalam menyebarkan kebaikan di kalangan masyarakat, dalam menjaga dan juga melestarikan agama Islam di negara dan juga tanah air tercinta ini. Dan seperti mana hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa dua kelompok jika ianya baik, maka baiklah masyarakat yang lain. Kedua kelompok itu adalah ulama dan juga umar, iaitu pemimpin. Sekali lagi saya tekankan, dalam konteks negara Malaysia, pimpinan yang tertinggi adalah para sultan, yang mana para menteri di bawahnya, eksekutif dan juga yang lain-lain adalah pembantu kepada sultan. Oleh kerana ada kekeliruan selepas demokrasi, tidak tahu di manakah letaknya perlembagaan. Ada yang menyangka bahawa para sultan berada di bawah perlembagaan, ada yang menyangka bahawa para sultan itu berada di bawah para menteri, ada yang menyangka bahawa seolah-olah para sultan sudah sepertinya menjadi boneka dan sebagainya. Dan perkara ini adalah suatu kefahaman yang silap, dan para ulama lah yang patut bangkit untuk memahamkan kepada masyarakat dan memberikan nasihat kepada sultan apakah jalan yang terbaik dalam pemerintahan, dalam pentadbiran, supaya maslahah ummah dapat dijaga. Wallahu alam. Sekian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.